Assalamualaikum semua. Semalam kita dah cover yang untuk sejarah ringkas sebelum kebangkitan kan. Hari ni Haziq akan cover 2 part, which is di Gua Hira 1 dan satu lagi adalah bila Jibril menyampaikan wahyu. Okay, sebenarnya sini sangat relate lah kan. Haziq akan pergi part yang di Gua Hira dulu. Dekat di Gua Hira ni apa yang peristiwa yang berlaku kan. Okay, peristiwanya adalah Rasulullah ni pergi beruzlah. Apa uzlah tu? Uzlah tu adalah mengasingkan diri. At that time dalam lingkungan 37 atau hingga 39 tahun lah. At that time sebab Rasulullah sepatutnya yang menerima wahyu pada umur 40 kan. Sebelum tu Rasulullah beruzlah di Gua Hira, dan dekat Gua Hira tu jugalah Rasulullah dapat wahyu. Okay. Kenapa Rasulullah tu pergi beruzlah? Okay, sebenarnya yang Haziq nampak dalam ni ada 2 reason lah. Yang pertama, memang telah diaturkan lah oleh Allah tu sendiri. Allah sendiri yang mendetikkan, memerintahkan lah supaya Rasulullah ni pergi beruzlah. Dan yang kedua adalah Rasulullah pergi beruzlah untuk jauh daripada dunia terkejap, which is nak rasa tempoh bertenang kot macam kita macam muhasabah lah kan. Rasulullah pergi dan Rasulullah bawa lah semua makanan dan minuman tu, dan bila duduk dekat dalam gua tu Rasulullah memikirkan banyak benda lah, masalah mengimbau kisah-kisah silam baginda. Lepas tu memikirkan masalah kaumnya yang mesti dalam syirik tu, kesyirikan dalam jahiliah tu, penyelewengan dengan penindasan semua benda lah kan. Rasulullah ni memikirkan macam mana nak buat kaum dia ni berubah jadi lebih baik lah kan. Macam mana solusinya kan. Tapi solusinya sebenarnya after tu lah, after bila dapat wahyu tu. Okay, nanti lebih banyak lah akan go through kan macam mana. Tu adalah antara 2 reasonnya lah. Bila dah habis part tu, apa iktibar yang boleh dapat lah daripada beruzlah tu kan. Macam kita lah sekarang kan, kita kena sentiasa beruzlah lah. Uzlah tu tak semestinya kita pergi ke gua lah. Kalau macam keadaan kita sekarang, kita boleh lah, maksudnya mengasingkan diri dengan rumah kita sendiri dengan keadaan kita sekarang ni. Contohnya kita nak beruzlah tentang apa kan, mungkin sekarang kita buat macam Rasulullah juga, memikirkan apa tujuan kita, apa ibadah kita macam mana kan, puasa, solat, semua benda lah kan. Itu hari-hari lah. Dan uzlah ni juga dia macam nak menjauhkan kita daripada dunia tu kejap. Maksudnya macam kita kan, manusia memang sukalah, bukan suka, macam adalah penyakit yang dunia tu kan, sukakan dunia tu. Rasulullah ni yang mengasingkan diri untuk jauh daripada benda-benda tu macam tu lah. Yang sebelum ni kita bincang yang ada part yang sejarah ringkas kan, ada yang part yang Rasulullah nak apa ni, nak try cuba kan. Tapi Allah ni sangat handle Rasulullah tu dengan guide betul-betul, maksudnya sampailah jadi role model lah untuk kita. Bila habis je part beruzlah tu selama 3 tahun, and then one day Rasulullah ni datang balik kan ke Gua Hira. Ada turunlah, Allah memerintahkanlah supaya malaikat turun membawa wahyu tu. Sudah tibalah waktunya. Bila Rasulullah mendapat wahyu tu adalah pada 21 Ramadan. Itu hari yang paling diingati lah at that time lah. Sama dengan kita lah kot 21 Ramadan. And then Jibril menurunkan wahyu yang pertama, which is surah Al-Alaq tu. Dengan memeluk Rasulullah sebanyak 3 kali, dengan mengulang bacalah. And then yang ketiga tu barulah malaikat Jibril panjangkan sikit, which is Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam. Sampailah ayat 1 hingga 5. Lepas tu Rasulullah pun balik, and then dalam ketakutan macam tu. Lepas tu Khadijah radhiyallahu anha anha
menyelimutkan lah, sebab Rasulullah at that time semacam takut sangat. Dan Rasulullah pun menceritalah kepada Khadijah apa yang berlaku kan. Lepas tu bila dah cerita tu, lepas tu Khadijah radhiyallahu anha ni kan bawa lah Rasulullah ni jumpa dengan Warakah. Dengan Warakah tu sepupu Khadijah lah, maksudnya. Lepas tu Warakah pun bila dah dengar cerita yang Rasulullah cerita tu, lepas tu Warakah pun bagi tahu itulah malaikat yang pernah turun jumpa dengan Nabi Musa dulu pada waktu masa dia muda-muda dulu lah. Lepas tu bila dah cerita tu, Rasulullah pun menyambut lah, bagi tahu adakah penduduk Mekah ni akan menentang apa semua benda kan, akan menyeksa kan. Lepas tu Warakah ni bagi tahu lah, ya memang orang yang dapat utusan macam tu memang akan ditentang sehebat-hebatnya lah. Tapi tak lama kemudian tu Warakah tak sempat lah nak tengok yang Rasulullah dapat wahyu tu kan. Lepas pada tu dia pun meninggal dunia. So lepas daripada peristiwa ni, so Rasulullah ni memang dalam ketakutan lagi lah. So one day Rasulullah ni berulang-alik lah nak pergi mana, nak pergi Gua Hira tu, tengok atas langit, tengok langit, dongak je ke langit, nampak yang malaikat Jibril tu. Malaikat Jibril ni asyik duk laung je. Sebelum penerimaan wahyu tu kan, sebenarnya Rasulullah ni dah menerima mimpi lah, mimpi yang hampir 6 bulan benda yang sama, mimpi yang sama. So sebenarnya taklah memang tanda-tanda sebenarnya macam tu. Tapi masa jumpa dengan malaikat Jibril tu still dalam keadaan yang bila tengok dia terpaku, jadi macam tak nak jalan. Maksudnya bila tengok tu Hazi baca macam drama kan, tapi tak lah, dia macam wow, it's a real thing lah berlaku dekat, bukan dongeng apa kan. Tapi best lah baca. Macam bila Rasulullah dongak tu dan terpaku, macam tak boleh nak buat apa-apa kan. Sampailah Khadijah menyuruh orang suruhan tu untuk bawa Rasulullah balik. So bila Rasulullah dah sedar, Rasulullah balik kan. So itulah antara peristiwa yang berlaku. Tapi wahyu tu dia tertangguh seketika, macam tu. So itulah yang dapat. So nanti ibrahnya Hazi akan kongsikan dalam grup. So kalau nak tambah apa-apa boleh Roger je tahu. Okay, that's all from me.